Ku menyusuri jalan berliku, membiarkan hari-hari berlalu. Tiada salah Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Wanita hari ini, siaran 20 April 2020. Cantik nombor hari ini kan? 2004-2020. Dan insya-Allah hari ini saya Fiza Sabjahan bersama dengan rakan siaran Farid Ahmad dan juga Hawa akan menemani anda selama 1 jam dengan pelbagai pengisian menarik yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Baik, jadi pada hari ini satu lagi topik menarik kita akan bincangkan mengenai kita semua dan terima kasih kerana terus menjadikan Wanita hari ini sebagai tontonan tengah hari anda. Okey. Baik, jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik mengenai yang sangat sinonim dengan wanita. Lebih-lebih lagi anak-anak muda seperti Hawa. Ya, tapi topik dia pada hari ini dari kacamata lelaki obses berhias. Nak tahu juga apa pendapat Farin dari kacamata seorang lelaki. Apa pendapat Farin tentang wanita yang suka berhias ni? Okey, kita dah sempat bincangkan sebelum kita bersiaran. Macam Fiza katakan, kalau satu masa dulu, betul, bila cakap daripada kacamata lelaki, saya bertanggungjawab. Pasal anda dan semua penonton mungkin akan bertanyakan kepada kita semua, apa pandangan lelaki, selesa tak lelaki bagi seorang wanita yang seolah-olah gila berhias, semua benda nak cantik. Tapi Fiza ada katakan sesuatu, bila dulu konsep gila berhias ini lain, sekarang dah jadi lain. Kalau dulu mungkin kita cakap tentang hiasan ataupun gila berhias ini lebih tertakluk kepada solekan ataupun aksesori, gaya pakaian dan sebagainya. Dan kita melihat tentang perubahan zaman hari ini, landscape kehidupan manusia dah pun berubah dan kita lihat juga kecantikan ataupun hiasan ini telah pun memasuki satu fasa ataupun dimensi yang baru. Bukan sahaja hiasan ataupun solekan, tetapi mungkin lebih kepada pembedahan plastik ataupun macam-macam lagi perkara yang sanggup dilakukan untuk tampil menarik dan juga menawan. Itu mungkinlah definisi kecantikan bagi sesetengah orang. Tapi kalau Hawa? Tapi kalau Hawa tak salah untuk nak cantik, tetapi kena berpada-pada, jangan berlebihan. Yang penting jangan risikokan diri sendiri sakit dan sebagainya. Okey, baik, saya pasti ramai penonton di luar sana mempunyai pendapat anda masing-masing. Jadi pastikan anda terus bersama kami secara langsung di facebook.com/WHI TV3 untuk kongsikan saranan dan pendapat anda bersama dengan kami. Cukup menarik. Kami nak kongsikan kepada anda, ini mungkin sempat disaksikan oleh anda dan kami rangkumkan semua untuk pemerhatian anda. Antara ragam rakan-rakan kita di laman Sesawang, Instagram, Facebook maupun Twitter, antara aktiviti yang mereka lakukan tentang aktiviti kecantikan, berhias dan juga macam-macam lagi. Kita saksikan. PKP pun nak cantik. Silakan. Wow. Pengajian pula saya. Memang macam-macam ragam kalau kita tengok. Tadi apa Fadil pun ada cakap PKP pun nak cantik. Saya pun rasa saya dekat rumah pun kadang-kadang bila nak video call dengan kawan-kawan sekelas ke apa kan, pakai juga lipstick, at least nampak berseri lah sikit. Tapi dia video call dengan saya, dia tak wake up pun lipstick. Itu betul. Itu satu benda. Kita tengok orang nak buat video call sekalipun mereka nak kelihatan menarik dan menawan. Itu mungkin bagi orang yang memang mementingkan kecantikan, yang memang ada dalam kalangan wanita ni, yang duduk dekat rumah pun memang sentiasa bersolek. Jadi ini yang kita nak kongsikan kepada anda tentang topik gila berhias ini. Teruskan bersama kami di Wanita hari ini. Mana-mana kita berehat seketika.
wanita hari ini. Menjadi lumrah wanita untuk berpenampilan cantik dan menarik. Akan tetapi, apabila timbul obses cantik dan berhias yang melampau, ada kalanya ia mampu memakan diri. Kegairahan untuk menjadi cantik menyebabkan ramai golongan wanita sanggup melabur duit untuk memenuhi kepuasan diri. Bukan sekadar berhias berlebihan dengan berbelanja membeli alat solikan, ini termasuk membuat pembedahan plastik dan rawatan kecantikan yang ada kalanya dilakukan oleh mereka yang tidak bertauliah. Adakah gila cantik satu kepuasan atau tindakan untuk menarik perhatian? Itu dia, Farin. Sebenarnya tak salah untuk nak cantik. Tapi apa-apa pun kena fikirkan risiko dia. Ambil tahu dan ada sedikit ilmu. Yang penting cantik tapi tak sakit. Tak ada buat apa-apa kat muka. Janji tak? Okey, tapi itulah kita mungkin nak mengulangi sikit apakah yang kita akan bincangkan pada hari ini. Bila berhias ini bukan saja mengenai barang kemas, mengenai solikan dan sebagainya. Tetapi seperti mana kita saksikan di laporan tadi, ialah di mana kita membuat pembedahan, membuat perubahan estetik kepada wajah kita. Dan kita akan bersama dengan seorang jejaka yang telah bersedia pun di talian. Ya, kita bersama Epul Roza. Hello, Assalamualaikum Epul. Hello, Waalaikumsalam. Ya, nampaknya kita bersiaran secara langsung dari pusat karaoke ke ni, Epul? Ya. Boleh request lagu ya, boleh request lagu. Okey, Epul, sebelum tu, Epul sebenarnya berada di rumah memang lightingnya ungu di belakang macam tu Ini rumah saya dan ini workstation saya. Ini bilik studio. Okey, ada studio di rumah. Epul, hari ini topik kita dari kacamata lelaki obses ataupun gila berhias. Pandangan Epul sendiri tentang wanita-wanita yang terlalu sukakan kecantikan ni. Terlalu sukakan kecantikan tu macam lumrah lah manusia kan. Saya pun suka kecantikan dan wanita apatah lagi, dan mereka suka kelihatan cantik supaya mereka rasa lebih yakin. Dan kalau itu yang membuatkan mereka lebih yakin, apa salahnya? Okey je. Cuma dalam apa-apa pun yang kita buat, kenilah bersederhana. Make up janganlah sampai itulah. Over lah. Lebih itu je. Bersederhana je. Okey. Itu pun kadang-kadang subjektif Okey, tapi Epul sih katalah orang rumah, katalah Liz katalah dia kira Teyang, kita nak buat nak cucuk muka sikit, nak ubah sini sikit, ubah sana sikit. Yang itu apa pendapat sebagai seorang suami? Saya tak setuju dengan pengubahan yang tidak natural ni. Kalau ubah pakai secara natural okeylah, comel kan. Dan kalau plastik surgery ke apa yang melibatkan yang tidak natural ni, saya tak support sebenarnya. Dan siapa pun kan Epul sebagai manusia memang sukakan tengok apa-apa yang cantik. Tetapi Epul sendiri sukakan wanita yang sukakan solidkan ataupun lebih natural, lebih asli? Saya suka yang natural sebenarnya. Sebab solikan ni bagi saya okey je. Kalau dia rasa dia cantik begitu, saya okey. Cumanya bagi saya yang cantik ni adalah apa yang dah diberi, dan kalau inilah rupanya, saya terima je. Dan cantik itu bagi saya bukannya luaran semata-mata, Allah sikitnya kan. Dan personality, hati budi itu yang paling penting, yang paling perlu cantik, yang paling perlu make up. Okey, bagi Epul sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, isteri, yalah kita ni personality, seorang selebriti. Okey, bila isteri tu berhias, bersolek dan sebagainya, ada tak Epul rajin-rajin juga memberikan pendapat, yang ini macam heavy sangat make up ni, mungkin kena ringankan sikit, baju ke apa. Ada jadi penasihat ke tak? Saya suka soalan ni. Saya akan cuba untuk menjadi penasihat. Kita biar je sebab dia lebih pakar. Dia dah lama tahu. Dia dah lama kenal muka dia. Dia dah lama kenal make up. Kita jangan pusing apa-apa. Jangan komen apa-apa pun. Bila dia tanya cantik ke tidak, kita senyum je. As always, cantik. Epul nak tahu tak? Ini apa yang personality anda yang ini akan berlawanan dengan siapa yang kami akan hubungi sebentar saya lagi. Cukup menarik. Okey, tapi mungkin kita... Ini pendapat yang berbeza. Cukup menarik. Dan mungkin kalau Epul sendiri kan, apa definisi kecantikan tu sebenarnya terhadap seorang wanita? Kecantikan bagi saya adalah yang paling penting peribadinya, hati budinya, yang mana kebaikan itu adalah kecantikan sebenarnya. Sebab daripada baik yang datangnya cantik itu di mata saya lah. Sebab saya lagi suka tengok perbuatan, percakapan, pemikiran dia, dan itu je pun dah melebihi pada apa yang cantik di luarannya. Tapi itulah, saya seorang manusia yang sangat beruntung. Dah lah baik, cantik pula tu. Untung tu. Dia terpuji isteri tu.
Okey, Betul lah. Epul, kita nak merumuskan perbincangan kita je. Jadi Epul adalah seorang lelaki yang mungkin merasakan kurang selesa kalau seorang wanita itu berhias ataupun nak cantik secara berlebih-lebihan. Mungkin boleh beri kesimpulan. Betul. Berlebih-lebihan dalam apa saja sekalipun saya akan merasai kurang selesa itu. Dan kalau bermakeup ke, kalau berhias berlebih-lebihan tu sebenarnya bagi saya tak perlu sangat pun. Cuma kalau bergantung pada keadaan dan situasi majlis semua. Dan perkataan tak berapa selesa tu, yelah. Kalau dia berlebihan. Betul juga apa yang Epul katakan, kecantikan dalaman tu yang menyerlahkan kecantikan luaran, dan tak salah untuk bersiap dan sebagainya, kena masa dengan tempat. Betul tak Epul? Betul. Okey, sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada Epul yang bersiaran secara langsung dari pusat karaoke-nya di rumah. Okey, terima kasih Epul. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Jadi itu dia pendapat daripada Epul Roza, dan mana kepada penonton-penonton semua juga pada penghujung perbincangan kita nanti Epul akan mempersembahkan dan berkongsikan sebuah lagu untuk kita. Tetapi macam tadi Fahri cakap, pendapat Epul yang jangan komen apa-apa dekat isteri itu berbeza dengan tetamu kita di talian selepas ini. Betul. Kenapa saya nak menarik tumpuan kita? Saya sebagai seorang lelaki, pasal apabila kita cakap pasal wanita, kalau saya secara peribadi sebenarnya secara peribadi mungkin rasa agak kurang selesa bila nak berlebihan tu sebenarnya. Bersederhana tu saya suka. Tetapi sebagai penasihat, mungkin kalau diminta pendapat, kita bagi pendapat. Okey, berbeza pula dengan saya. Saya akan bersiap tapi akan tanya juga pendapat orang, takut lebih-lebih ataupun family, keluarga ya. Okey. Nak dengarkan pendapat. Saya pun soalan sama macam Farin juga. Tanya pendapat siapa. Dia mungkin terpaksa video call juga. Tanya pendapat sayang. Sayang pula. Okey ke hari ini? Silakan Riza. Kalau kita dengarkan pendapat daripada Epul tadi, yang mungkin Epul merasakan bahawa kalau isteri dah bersiap tu, tak apalah kerana isteri lebih pakar. Maksudnya seorang wanita ni memang dah biasa dan tahu tentang kecantikan mereka sendiri. Tetapi Farin cakap, Farin kalau isteri bersiap, Elina bersiap, memang Farin akan bagi komen juga kan Farin kan? Betul. Sikit-sikit. Dari segi apa tu? Dari segi pakaian ke? Dari segi makeup ke? Kadang-kadang bila tentang solekan tu kita orang perempuan ni kita tak berani lah. Mungkin saya kata solekan tu terlalu berat, mungkin tak dan ni saya suka yang natural. Okey, tetapi kalau pemakaian match make pakaian tu mix match pakaian tu, itu saya selalu pakar lah. Alright, kalau cakap tentang pakaian, tetamu yang kita hubungi ini memang sangat-sangat pakar. Merupakan seorang perakir fashion terkenal di Malaysia, dan kalau kita lihat setiap busana ataupun tata rias yang digayakan oleh isteri beliau ni sememangnya kebanyakannya mendapat perhatian dan juga nasihat daripada beliau sendiri. Kita bersama dengan Rizman di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Rizman sihat, isteri sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Rizman, kalau cakap tentang wanita dan hiasan, wanita yang suka berhias, kita tahu Rizman Nordin seorang perakir fashion, dan busana yang digayakan oleh isteri Ida sendiri kebanyakannya memang direka oleh Rizman sendiri. Adakah memang Rizman gemar melihat wanita yang cantik-cantik ni berhias? Okey, sebab saya rasa macam inilah, kira benda tu reflect pada Rizman punya kejayaan sendiri lah. Kita sebagai perakir fashion, of course kena kita tugas kita pun mencantikkan orang kan. So I think reflect lah, memang kita pun Rizman pun dah berkahwin. So of course orang nak tengok bagaimana isteri Rizman, isteri seorang perakir fashion bergaya. Itu disebabkan itulah kita mengambil, Rizman sendiri ambil inisiatif untuk bagi dia nampak perfect all the time lah, macam tu. Okey, tapi dari segi aturannya kan Rizman, adakah bukan saja dari segi busana lah, kalau busana memang Rizman sendiri yang akan reka, tapi dari segi solekan, dari segi penjagaan kecantikan pula bagaimana? Okey, macam Rizman memang daripada dulu lagi, kalau kata even selebriti sendiri pun, kalau kata mereka nak hadiri majlis anugerah atau apa, Rizman akan tentukan bagaimana makeup, rambut, kasut, pack, apa semua Rizman tentukan. So, benda tu Rizman bawa kepada isteri lah kiranya. Macam isteri ni agak mudah sikit sebab saya ada bantahan. Sebab kalau kata selebriti tu kadang-kadang mungkin diorang kadang-kadang ada keputusan diorang sendiri dan sebagainya kan. Kalau wife kita ni memang dia tahu itu kepakaran kita, dia ikut kita. Sebab tu Alhamdulillah lah, so far memang gaya apa yang dia pakaikan kepada wife tu nampak sajak dia. Sebab apa, kita yang buat baju tu kita tahu apa rambut yang sesuai, apa kasut yang sesuai dan sebagainya. Itulah orang kata terletak pula isteri tu cantik macam persis model. Tapi kan Rizman, kalaulah dari segi
kita lihat hiasan ataupun kecantikan hari ini zaman sekarang dah berubah. Bukan saja dari sudut busana, solekan ataupun tata rias rambut. Tetapi hari ini kalau kita lihat dari segi kecantikan ini lebih kepada hiasan ataupun mungkin kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni yang menjaga kecantikan ni dengan membuat suntikan ataupun pembetulan gigi dan sebagainya. Adakah Rizman merasakan itu perkara penting ataupun perlu dalam masa sekarang ni? Saya rasa benda tu subjektif, sangat subjektif. Sebab apa? Kalau nak ikutkan, kalau tanya-tanya saya tak perlu. Tapi benda tu melibatkan teknologi yang ada sekarang. So, mungkin kalau kata sampai satu peringkat usia, terutama kaum wanita lah kan, dia sampai satu peringkat usia yang mereka merasakan mereka perlu buat begitu untuk kekal relevan dalam arena yang arena yang mereka ceburi, contohnya arena kecantikan ataupun industri hiburan dan sebagainya kan. So, saya rasa benda tu kepada sendiri punya pilihan lah kiranya macam tu. Kalau kita cakap tentang gila berhias ni, kadang-kadang kita rasakan apa yang kita pakai tu bersesuaian untuk kita. Tetapi mungkin dari sudut dan kaca pandang Rizman sebagai seorang prekeur fashion, sebagai seorang lelaki, adakah sebenarnya gaya yang berlebihan itu akan menunjukkan satu aura yang lebih, ataupun sebenarnya kalau kita bersederhana saja, ia akan menampilkan satu pesona yang lebih menarik di mata mereka yang memandang? Okey, sebenarnya itu memang menjadi, orang kata daripada lama dah, orang kata memang menjadi titik tolak dia adalah kita harus ada dalam segala benda, termasuklah juga dalam pergayaan fashion dan sebagainya. Tapi saya rasa benda ni dia melibatkan individu balik. Contohnya ada juga yang gaya berlebihan tapi nampak sajak reflect pada personality mereka, seperti Ruslan Cik Wan sebagai contoh. Kita tahu gaya dia, contohnya di KL pun dia pakai baju bulu-bulu dan sebagainya, tapi gaya tu kena dengan pewatakan beliau. Tapi ada juga yang memang gaya berlebihan tapi tak kena. Yang tu memang orang kata tak kena lah, orang kata kan macam tu. Okey. Tapi Rizman, mungkin boleh bagi juga sedikit tips ataupun sedikit pesanan kepada penonton-penonton kita. Kalau kita cakap tentang kecantikan ini, definisinya mungkin berbeza dari setiap individu itu sendiri kan. Jadi kalau macam Rizman sendiri, bagaimana Rizman mendefinisikan kecantikan dan juga hiasan ini agar mereka yang wanita yang dipandang itu sentiasa kelihatan cantik dan juga bersederhana? Okey, kata kunci dalam kecantikan ataupun dalam fashion dan sebagainya, anda ia harus bersifat timeless. Kenapa bersifat timeless? Sebab kita tahu kita akan menjalani kehidupan ni dalam 30 tahun, 50 tahun tu, biarlah gaya yang kita pilih untuk kita gayakan tu bertepatan sampai bila-bila kiranya. Timeless tu adalah kata kunci gaya yang penting. Kalau kita tengok banyak contohnya lah dalam prekeur fashion kan, dalam fashion brand, sebagai contoh Christian Dior, gaya yang beliau ketengahkan ketika 1940-an sampai di masa kini masih boleh pakai. Itu yang penting dalam pemilihan gaya. Masih relevan. Okey, ringkasnya Rizman, suka ataupun tidak wanita yang gila berhias ini? Saya tak berapa gemar lah. Kalau kata pilihan saya suka yang sederhana macam tu. Yang orang kata nampak sedap mas memandang, ikutlah. Okey. Terima kasih Rizman. Kirim salam pada isteri Ida. Thank you so much. Okey, dah 2 jawapan kita terima. Kedua-duanya lebih gemarkan wanita yang sederhana. Kalau kita cakap tentang kecantikan ni, sememangnya sangat subjektif. Bukan saja dari segi olahan gaya ataupun tata rias baju, solekan mahupun aksesori. Malahan hari ini ramai juga yang telah pun melakukan pelbagai jenis pembedahan untuk tampil cantik dan kelihatan menarik di mata sesiapa saja yang memandangnya. Kami nak kongsikan kepada anda satu lagi biti tentang mereka yang obsesi terhadap kesihatan oral. Kita saksikan. Selain obses terhadap solekan dan melakukan pembedahan kecantikan, memiliki susunan gigi yang cantik merupakan salah satu keperluan untuk kelihatan sempurna. Ingin kelihatan cantik dan menarik sehingga ada dalam kalangan masyarakat yang sanggup mengambil risiko dengan memakai pendakak gigi palsu serta membuat rawatan veneer dari mereka yang tidak bertauliah untuk kelihatan bergaya. Kesannya, susunan gigi menjadi bertambah teruk sehinggakan ada yang menghadapi radang dan infeksi yang serius terhadap gusi sehingga menyebabkan bau yang busuk.
Saya sebenarnya tadi tengok, saya rasa seram bila saya tengok macam tu. Kenapa? Okey, sekarang ni kita dah tahu dah, kita dah bertanya pendapat seorang suami, kita dah bertanyakan kepada seorang pelakon fashion yang beliau sendiri membantu isterinya, tapi kini kita memasuki perbincangan mengenai pembedahan ataupun apa yang dilakukan kepada mungkin gigi kita. Aspek pergigian pula sebenarnya tak salah untuk orang nak menjaga gigi, untuk apa orang kata kebersihan dan sebagainya, tetapi untuk kecantikan pun ada had-hadnya juga. Dan seperti laporan yang kita saksikan tadi, sampai gusi tu kita nampak sangat lembut pendakat. Bila kita kadang bukan apa, bila cakap pasal gigi ni jadi ngilu rasa. Ya. Tapi mungkin ada kisah-kisah ataupun kes-kes yang mungkin kita boleh bersama kita kongsikan dengan seorang pakar pergigian, iaitu Dr. Muhammad Fatullah Muhammad Yusof. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, doktor di mana tu? Di klinik? Ya, saya di klinik. Okey. Baik. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Dan doktor, kalau kita lihat sebenarnya penjagaan gigi itu memang sebenarnya penting, dan kami pasti juga doktor berjumpa dengan ramai orang, terutamanya juga wanita yang ada tak antara dalam kalangan mereka yang terlalu obses inginkan gigi yang cantik, dan apa antara sebab-sebabnya? Okey, ramai juga pasien yang datang. Mereka fokus pada apa yang dia nak. Contoh mudah nak gigi lah. Apa yang boleh buat dari gigi, dia nak buat putih. Dia nak putih gigi. Serta orang dia tak ambil kisah pasal natural. Dia nak nampak natural. Dia nak apa yang dia nak. Okay, saya nak gigi saya putih. Tapi bila kita bagi consultation, kita cakap, kalau gigi terlampau putih, dia tak akan nampakkan naturalization atau muka dia tak akan nampak gigi tu, kita tak akan nampak natural. Tapi itu apa yang mereka nak. Dia macam lebih pada apa yang dia nak daripada apa yang dia perlu. Itu sebenarnya saya nak tanyakan kepada doktor, sebenarnya di antara keperluan dan kehendak mereka. Pasal kadang-kadang mungkin doktor dapat melihat dari segi sudut ortodontik ini, di mana kadang-kadang ada pelbagai kaedah kecantikan seperti fake veneer, pendakap gigi dan sebagainya. Tapi doktor sebagai seorang doktor, adakah kalau kita sekarang ni kita punya pelanggan ataupun kita punya pesakit tu dia meminta, tapi apa prinsip doktor untuk teruskan ataupun tidak, atau berikan nasihat terbaik, ataupun kau nak minta aku buat? Macam mana doktor? Okey, mula-mula saya akan dengar dulu biasanya untuk patient untuk ataupun dari segi ortodontik. Saya akan tanya apa yang awak nak, apa yang outcome yang awak nak, apa yang awak rasa pada gigi awak yang tak sesuai ataupun tak cantik. So, dia akan bagi tahu apa yang dia nak. Lepas tu, kalau ada request, contoh kata, saya nak, kalau contoh mudah, gigi taring gitu. Ramai daripada dekat Malaysia ni, gigi taring dia, gigi taring dia keluar. Ada certain cases. Berlapis? Berlapis, ya. So, ada yang akan tanya, doktor, kalau saya cabut senanglah doktor. Sebab bila kita kena faham, kalau kita cabut gigi taring tu sebagai arch pada muka. Dia ada di sudut kanan dan bawah. So, kalau kita cabut yang itu, dia tak akan nampak natural. Padahal saya akan bagi nasihat accordingly untuk apa yang dia cakap. Tapi kalau dia nak special request yang tak kena dengan apa yang dari segi saintifiknya, apa yang kita boleh buat dia sudut ortodontik, biasanya saya akan nasihat untuk bagi dia faham lagi supaya dia buat apa yang untuk dapat outcome yang betul-betul cantik dan natural. Orang yang apabila ada masalah gigi yang jumpa dentist ataupun doktor gigi tak apa. Tapi kan doktor, saya ada baca satu kajian yang dibuat dekat Perak terhadap pelajar-pelajar tingkatan 6 yang lebih daripada separuh daripada mereka yang merasakan pemakaian pendakap gigi ataupun fake braces ini membuatkan seseorang itu lebih confident, lebih cantik. Dan doktor, apa sebenarnya antara kesan-kesan sampingan pemakaian fake braces ataupun pendakap gigi palsu ni? Risikonya doktor? Okey. Risikonya banyak, sebab kalau kita dapat tahu fake braces ni yang buatnya adalah bukan daripada doktor yang ada di dalam bahagian gigi. Jadi mereka akan menggunakan barang, satu daripada tujuh barang. Kita ada apa yang kita cakap
akan jadi bengkak ataupun radang pada mulut. So certain orang yang pakai ni dia akan dapat radang pada mulut sutra. Rupanya sebenarnya itu sebenarnya radangan pada mulut. Second ialah dari segi pemasangan itu sendiri. Kalau dia pasang tak betul, macam ramai di antara yang dipasang itu betul, so gigi dia akan jadi, instead of jadi lagi cantik, dia jadi lagi cacat. Senang kata cacat. Banyak gambar yang kita tengok kadang-kadang gigi straight, gigi tu instead of jadi bulat cantik, dia jadi cacat. Lepas tu masalah lain seperti masalah gusi, lepas tu gigi akan jadi longgar. Sebab bila you pakai fake braces, banyak fake braces dia tengok pakai power chain. Yang kita tengok satu ketak tu yang ditarik sampai ke depan. Power chain ni kalau melebihi daripada apa yang sepatutnya dia pakai, gigi tu akan jadi longgar. Baik. Dan ada juga kes-kes yang gigi tu tercabut. Dah lama sangat. Baik doktor, jadi itu adalah antara risiko-risiko yang perlu diketahui oleh masyarakat di luar sana. Okey, baik doktor, sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Fatimah kerana berkongsi mengenai topik kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi doktor. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Okey, baik. Jadi kepada anda di luar sana, kita seberingkas telah dengarkan nasihat. Jadi apabila anda nak mencantikkan gigi ataupun gigi anda ataupun gusi anda ataupun mulut anda tu, haruslah berjumpa dengan orang yang benar-benar bertaubiah. Ya, jangan mudah terpedaya dengan apa-apa promosi di atas talian, fake veneer lah, pendakat gigi palsu dan sebagainya. Dan Farin, kalau awal tadi kita dah berbual bersama Apple Roza, sekarang ni Apple akan mempersembahkan sebuah lagu. Saksikan. Kelemasan, sakit di lambung ombak, kerinduan di dalam tidur, di dalam jaga, diburu oleh mimpi yang serupa. Mengapa aku jadi tidak menentu? Keranamu ku menyusuri jalan berliku, membiarkan hari-hari berlalu. Tiada salam, tiada pesan, memaksa diri untuk melupakan. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan masih lagi membicarakan tentang topik gila berhias. Dan kalau cakap tentang gila berhias ni pastinya cukup sinonim dengan golongan wanita yang akan sentiasa kelihatan cantik dan juga menarik. Maklumlah, melalui pandangan pertama, ia juga mungkin dapat memberi satu perspektif yang berbeza terhadap sesiapa sahaja yang memandang anda. Dan kalau kita cakap tentang antara selebriti di Malaysia ni yang sememangnya gemar dan suka berkongsi tentang rahsia kecantikan beliau, kita bersama dengan Ifa Razia di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fiza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ifa sihat? Sihat, Alhamdulillah. Duduk kat rumah je lah, tak keluar, kita terkurung. Duduk kat rumah pun cantik, rambut berkepuk-kepuk kan? Harus. Kalau tak cantik-cantik, bayar nikah. Nanti dia nikah online nanti lagi susah. Baik, Okey. kita kena beringat dulu. Okey. Kalau kita cakap tentang gila berhias ni dengan wanita kan, sememangnya sinonim. Tapi bagi Ifa sendiri, kenapa pentingnya seorang wanita ni harus menjaga kecantikan mereka sendiri? Okey, macam saya memang saya suka benda yang cantik. Benda yang berwangi, benda yang cantik. Tak kisahlah masa dulu badan saya gemuk ke, sekarang badan saya dah kurus ke. Tetap saya nak cantik. Dalam walau keadaan apa sekalipun. Jadi pentingnya kita ni, nombor satu of course lah kita nak tunjuk depan suami kita kan.
Fiza percaya tak? Masa minggu pertama, seminggu tu 7 hari tu, Kak Ifah cuba tidak bermakeup duduk dalam rumah. Kak Ifah dapat rasakan sesuatu perbezaan sangat ketara. Emosi Abang Yani apabila memandang wajah Kak Ifah. Okey. Silakan. Jadi dari kat situ Kak Ifah dah tahu dah Abang Yani dah meluat tengok muka aku tanpa makeup. Jadi Kak Ifah hari-hari lah kena makeup. Hari-hari berhias dekat rumah? Berhias, harus. Okey, tapi sebagai seorang selebriti sememangnya cukup sinonim lah kan. Selebriti ni kadang-kadang ini pengalaman juga. Kadang-kadang kalau kita pergi pasar borong tak makeup, orang cakap, teruknya dia tak makeup. Takkan pergi pasar borong nak makeup kan? Betul. Jadi sebagai seorang selebriti, bagaimana Ifah rasa pentingnya untuk berhias sentiasa? Macam Fiza pernah kena lah, Kak Ifah pernah kena lah. Ini Kak Ifah Razia tu, ini Seliva tu. Lepas tu memang nak keluar rumah kena bersiap. Yang penting kena letak bulu mata. Tak ada bulu mata tak keluar rumah. Okey. Ifah dikenali sebagai seorang selebriti yang selalu berkongsi tentang rahsia kecantikan. Malahan dari segi suntikan ataupun pembedahan plastik ataupun apa saja komen-komen Ifah terhadap dunia kecantikan ni lah. Adakah Ifah merasakan bahawa ada dalam kalangan wanita ni yang kadang-kadang mereka nak berhias bukan saja dari segi solekan ataupun pakaian, tetapi juga dari segi melakukan pembedahan-pembedahan tertentu untuk memastikan kecantikan wajah mereka. Perlu ataupun tidak Ifah rasa? Pada Kak Ifah, macam Kak Ifah seorang selebriti, Kak Ifah rasa Kak Ifah perlu benda tu. Sebab apa? Penting sebab orang akan tengok kita ni sebagai iklan yang pertama. Wajah kita, bentuk badan kita. So kita kena nak menjaga tu, memang kena spend duit lah. Maknanya you invest kepada kecantikan you. Sebab diri you daripada ujung rambut sampai ujung kaki adalah satu produk kepada produk you. Orang nampak diri you. Jadi kat situ macam saya memang mengamalkan lah macam dalam usia-usia macam ni kita jaga pemakanan. Selain kalau kita jumpa doktor mungkin kita nak ambil suntikan untuk plasma, untuk CRP ke apa kan. Jadi kita untuk menjadikan kita nampak awet muda sentiasa. Okey. Tapi mungkin boleh bagi jugalah pesanan kepada wanita. Sebab ni kalau kita cakap tentang berhias ni kadang-kadang ada orang yang sanggup membazirkan duit. Tapi ada orang yang mungkin boleh berhias, menjaga kecantikan diri dengan bajet yang minima ataupun sederhana. Mungkin ada sedikit tips yang boleh diberikan oleh Ifah Razia sendiri? Betul, itu saya setuju Fiza. Tak semestinya kita nak jaga kecantikan kita nak keluar duit berpuluh-puluh ratus ribu. Tak semestinya duduk rumah, benda yang paling minimum, paling sikit. Benda yang dalam rumah pun ada yang boleh kita buat sebenarnya untuk menjaga kecantikan kita sebenarnya. Tak perlu nak membazir. Tapi antara rajin dan tak rajin lagi itu je lah. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Ifah Razia. Okey, salam dengan Farin Ahmad semuanya. Love you. Take care. Ya, Kak Ifah juga jaga diri. Kirim salam pada semua ahli keluarga. Salam Ramadan. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita hari ini. Itu pendapat daripada Ifah Razia dan juga telah pun dengarkan pendapat daripada rakan-rakan selebriti kita yang lain sebentar tadi. Dan sekarang ni apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Silakan. Saya tak kisah pun wanita ni berhias lebih-lebihan sebab ini dia orang punya kepuasan, dia orang punya confidence dia orang. Berhias tu boleh tapi tak payahlah sampai over nak botox, nak buat muka, nak buat gigi. Kalau saya tengok perempuan berhias lebih ni saya tertarik. Macam contoh pakai bulu mata palsu ke, pakai lipstick merah-merah ke apa kan. Saya sukalah. Kebanyakan yang berhias ni untuk dapatkan confidence diri lah. Okey, contohnya kat sini saya ambil adalah orang yang pakai braces tu. Kebanyakan orang pakai braces sebab giginya agak tak rata dan tak cantik juga lah. So, sebab tu dia pakai braces untuk dapatkan gigi cantik dan confidence diri dia akan naik lah. Suka perempuan yang lebih pada natural look tu, bukan yang terlampau berhias. Tapi tak adalah bermaksud tak ada pakai makeup, tak ada pakai gincu langsung. Kalau dalam kamera mungkin nampak lawa, tapi bila berdepan tu dia nampak macam palsu lah. Perempuan tu sendiri sudah cantik. Jadi dia akan bertambah cantik lagi bila dia memakai bedak dan juga lipstick yang simple sahaja. Dia tak perlu nak berlebihan sepanjang masa. Kak Ifah Razia, itu antara salah seorang wanita yang suka berhias. Kalau kita tengok dekat rumah tadi pun dia berhias. Okey, baik, kita bersama dengan tetamu kita yang seterusnya. Okey, sekarang kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Amir Siddiq, pakar perunding psikiatri. Hello, Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum, khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Doktor sihat? Sihat. Nampak gaya di pejabat bertugas
Sekarang ni tidak. Menunggu nak pergi ke pejabat. Ya. Okey. Kita pun working from home bila tidak diperlukan. Okey. Baik doktor. Kita bersama dengan perunding psikiatri. Okey, jadi dari sudut gila berhias, kita tahu bahawa nak cantik itu adalah fitrah seorang wanita. Tetapi apabila mereka terlalu obses ni, bagaimana pandangan daripada doktor dari sudut psikiatri? Seperti yang telah saya dengar juga tadi perbualan bersama dengan Dr. Gigi dan juga kawan-kawan yang lain tu, perkara berhias ni memang normal. Semua ingin menampilkan the best look that you can possibly can. Tetapi seperti juga yang mungkin ada yang terfikir, ada kadang-kadang beberapa orang ni mungkin dia terlebih daripada cuma berhias untuk dirinya, ya. So itu yang mungkin menjadi satu isu kepada kepada individu tersebut. Tapi kan doktor Fahrin, kalau kita lihat sekarang ni dengan adanya platform media sosial ini, saya rasa walaupun ada banyak kebaikannya media sosial, doktor setuju tak dia turut memberi kesan sampingan dekat orang untuk rasa kurang confident dan seterusnya jadi obses untuk nak cantik? Ada tekanan tu, tekanan media sosial, doktor. Tentunya, seperti kita pernah bincang sebelum ni juga, media sosial ni ada baik dan buruknya. Yang baik ni kita tahulah, dapat informasi yang bagus, dapat banyak maklumat dan sebagainya. Tetapi yang buruknya juga kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. So kadang-kadang bagi mereka yang mungkin ada isu keyakinan diri ataupun ada isu dari segi kebarangkalian yang tinggi untuk dapat isu-isu kesihatan mental, dia tidak begitu baik kepada mereka, terutamanya kalau mengambil banyak masa dalam menggunakan media sosial tersebut. So kalau kita bincangkan dari segi isu berhias ini, satu isu yang kadang-kadang dibangkitkan adalah perbandingan antara satu sama lain, ya. Dan ada beberapa individu ini dia mungkin tak dapat menangani isu tersebut, maka dia akan lebih obses seperti yang telah dikatakan tadi, mungkin ataupun lebih fokus kepada dirinya walaupun tak ada apa-apa kecacatan ataupun kekangan di situ. Saya setuju juga dengan apa yang doktor cakap. Bila seseorang itu membandingkan diri dia dengan orang lain, kurang keyakinan diri dan rasa kena buat lagi ni, bagi lagi cantik. Okey, doktor, ini satu yang cukup menarik. Okey, apabila kadang-kadang bila ada orang tanya pada kita, okey, macam mana saya ni cantik ke tidak? Kita dah cakap awak dah cantik, awak dah okey. Tetapi ada sesetengah wanita ataupun manusia secara umumnya, mereka sentiasa rasa tidak berpuas hati. Adakah mereka menghadapi masalah low self-confidence, low self-esteem, dan juga bagaimana kita nak tahu bahawa kita ni sebenarnya ada masalah itu ataupun orang tu ada masalah itu sebenarnya? Oh, itu bagus soalan tu, Fahrin. Soalan cepu mas tu. Yang pertama tu, kebanyakan wanita, betul. Tetapi sekarang ni saya rasa lelaki pun termasuk dalam kategori yang begini juga. Ya. Kita tahu bahawa ada juga kaum lelaki juga yang lebih lebih fokus kepada penampilan diri juga. So isu dia lebih kepada, dia ada dua. Satu, kalau individu itu membanding-bandingkan dirinya tetapi dia masih lagi ada sedikit keyakinan diri, tak ada isu. Di mana itu cuma untuk dia macam competition lah, nak menaikkan dia punya penampilan diri. Tetapi ada setengah individu ini yang mungkin dia punya fokus tu melampau. So ada satu penyakit mental yang kita tak begitu sering dengar tetapi pernah dikatakan sebelum ni. Dia panggil body dysmorphia disorder. Itu satu masalah image, body image. Kalau lelaki biasanya isunya dari segi mungkin dia tak cukup size. Contohnya macam kalau Fahrin ni sado sikit, tetapi mungkin dia rasa dia terlalu kecil walaupun diri itu agak tegap. So itu mungkin satu ciri untuk lelaki. Tetapi untuk wanita pula, dia akan fokus kepada bahagian-bahagian muka dia terutamanya yang tiada kecacatan langsung. Yang biasanya kita akan lihat dari segi hidung, kadang-kadang dari segi kulit ataupun bahagian badan yang lain. So, kalau dia memfokuskan diri dia terlebih, meminta pandangan orang lain sehingga menyebabkan dia ada isu keyakinan diri, tidak mahu keluar ataupun mula berfikir nak membetulkan isu yang kecil itu, mungkin individu itu mempunyai masalah yang lain. Dan biasanya isu body dysmorphia ni dia macam bersangkut paut dengan penyakit OCD. Dia obses, dia terfikir-fikir adakah dia ni cantik tak cantik. Lepas tu dia nak memperbetulkan diri ni dari segi
mungkin surgery ataupun macam tadi kita dengar Dr. Gigi kata veneers dan sebagainya ni, walaupun tidak diperlukan. Jadi kita tengok dia, nampak okey je. Dia tanya kita kata okey, tapi dia sendiri tidak merasa begitu. Ya? Itu satu penyakit. Kemudian ni ada satu lagi ni yang lagi kurang lah. Tetapi mungkin kadang-kadang kita akan screen juga. Isu psikosis, di mana individu itu mungkin merasakan bahawa dia mungkin ada kecacatan walaupun kita tak nampak langsung. Boleh kita katakan yang obses kecantikan ni ada kait rapatnya dengan keyakinan diri. Dan doktor, secara ringkasnya, apa tips-tips untuk wanita-wanita ini bersyukur dengan kecantikan diri dan tidak menyakitkan diri sendiri untuk cantik? Secara ringkas, doktor, silakan. Saya rasa yang paling penting tu keyakinan diri datang daripada dalam. Ya? So, semua individu mempunyai apa dipanggilnya good qualities yang perlu kita tingkatkan. Dan of course qualities yang tak begitu baik itu kita cuma perbetulkan. So insya-Allah kita akan lebih yakin lepas itu. Baik, sekali kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Amir Siddiq kerana memberikan satu input yang cukup menarik untuk topik kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Okey, baik. Jadi itu adalah mungkin sebagai rumusan kepada topik kita pada hari ini dan pelbagai sudut pandang dan pendapat yang kita dah dapat pada hari ini, Hawa. Ya, berhias bukan sahaja dari segi aksesori dan sebagainya. Tak salah untuk kita nak cantik, tetapi apa-apa pun yang penting kecantikan dalaman dan keyakinan diri. Pastikan jangan sampai jadi sakit mental. Ya. Okey, baik. Kita akan kembali bersama dengan seorang yang juga sedikit sebanyak agak obses cantik di sana untuk berkongsikan sesuatu yang menarik. Silakan. Tahu kan kalau menuduh itu berdosa kan? Okey, sebenarnya ada sesuatu yang nak kami kongsikan kepada anda penonton, iaitu sepanjang musim PKP ini, marilah kita feel strong and stay strong di rumah bersama Atilia, Salamiah Hassan dan Nasti dalam Ensure Fit at Home. Staying Strong Together dibawakan khas oleh Ensure Gold pada 22 April ini 4.30 petang di TV3 dan 8TV. Saksikan sedikit sedutan video tutorial daripada Atilia dan ibunya Salamiah Hassan yang mengajar cara bersenam menggunakan teknik yang betul yang akan ditayangkan pada Rabu 22 April jam 4.30 petang di TV3 dan 8TV. Kita saksikan. Fit at Home Staying Strong Together tutorial brought to you by Ensure Gold. I'm Atilia. And I will show you a very simple workout routine that you can do at home together with your parents. Okay, what you do for the very first one, this is called the towel pull apart. So placing one foot in the back just for balance, okay? All right. With your hands forward like this, you're just gripping the towel with your thumb facing outwards. And what you're going to do with your elbow, you're going to push it in. Pull apart and count to 3. 1, 2, and 3. Slowly release. Nice. Even though it looks simple, but you do feel something right here. This is for the upper body, guys. Next exercise is called the bicep curl. Inhale up. I want to hear your breath. Exhale. Oh my God, I can totally feel it right here. Me too. Okay, this third one, what we're going to do, Ma, we're going to take a couple of bottles. So you're holding the bottles just like this, placing one foot in the back. Okay, same thing like what we did just now. Curl up. Inhale. But we're going to push up. Exhale. Inhale out. And all the way down. So, ladies and gentlemen, what we did just now was really, really good for strengthening our muscles. And if you do your regular exercises all the time, what you'll get is a good posture. So that's the end, guys. Remember to always keep on doing simple and easy exercises at least 3 times a week to boost up your muscle strength. Choose the right nutrition, Ensure Gold with protein plus HMB, and see the improvement for yourself. Do share your videos, pictures, or even stories on your social media with others and include #Stronger_Together and #EnsureGold. See you on this coming 22nd April, Wednesday at 4:30 p.m. on both TV3 and 8TV for the special show. Ensure Fit at Home, Staying Strong Together, brought to you by Ensure Gold. Yay, yay, yay. Come and dance, Ma. Wanita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak
gila dan juga penyakit kusta dan daripada penyakit berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tabung bantuan kemanusiaan COVID-19, anda boleh terus menyumbang untuk disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan perubatan untuk frontliners dan juga bagi pesakit-pesakit yang terjejas ke akaun yang tertera di kaca TV anda sekarang, iaitu Media Prima NSTP Humanitarian Fund. Jadi setiap sumbangan anda, besar atau kecil, ke akaun ini amat bermakna dan sumbangan anda dikecualikan dari cukai. Dan inilah masanya untuk kita terus menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Dan mungkin kalau ada sesuatu yang ingin anda lakukan di waktu ini juga, tak tahu nak buat apa, boleh membaca bersama anak-anak. Ya, ini juga antara perkongsian untuk anda. Anda boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh PKP ini. Dan untuk melanggan, anda boleh layari www.nstp.com.my/mco. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung siaran, Fiza, Farid. Kita harapkan jugalah daripada apa yang sahaja perkongsian kita dari awal sampai hujung siaran tadi, sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna. Walaupun dekat rumah, sebenarnya ada juga banyak perkara yang kita boleh ambil kira. Wanita ataupun isteri kat rumah, walaupun duduk kat rumah, pergi dapur depan, kena berhias juga untuk suami. Tetapi kalau berhias tu, janganlah sampai kita bersederhana. Jangan sampai menyeksa diri kita. Jadi Hawa, buat perkara yang tak perlu. Ingat pesanan-pesanan daripada tetamu-tetamu kita tadi. Orang lelaki pun ada juga obsesi kan. Hari ini dari kacamata lelaki. Tetapi esok sesuatu yang cukup setiap hari Selasa, mengenai masakan dan makanan, kita dah menjengah ke bulan Ramadan. Pastinya kita dah mula berkira-kira dan terfikir-fikir menu bersahur kita. Hampir memasuki bulan Ramadan, beberapa hari saja lagi. Tapi agak-agaknya kan, apa antara menu yang anda gemari waktu bersahur? Menu ringkas ke, menu yang berat ke? Sebab ada orang kadang-kadang waktu bersahur tu pun dia nak kena makan beberapa jenis lauk kan. Macam Farid kongsikan tadi, kena ada bijirin, kena ada protein, semuanya lengkap. Takut saya dengan menu Farid tadi yang kita akan kongsikan pada hari esok. Baik, sehingga kita kembali lagi pada hari esok untuk wanita. Hari ini kita tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Bye. Menguji semua tak pernah disangka. Bumi yang kelabu, gambar cahaya. Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. Bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga. Demi selamatkan dunia yang tercinta, ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya. Masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan, mampu ditepuhi keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Samakan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeru rasa mufakat. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga. Demi selamatkan dunia yang tercinta, ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya. Masa untuk teguh bersama, dorang usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan, mampu ditepuhi keajaiban tiba dan kita
berserah